juga produk yang diberikan jenama untuk sebuah homestay ataupun sebuah aktiviti homestay, iaitu nasi ambeng. Kita akan bersama dengan Balkis untuk menyediakan nasi ambeng sebentar nanti. Tetapi sebelum kita bergerak lebih lanjut tentang nasi ambeng yang merupakan salah satu daripada tarikan homestay Bangkuris Sungai Pelik, Sepang, Selangor, yang mana posternya ada kita bawa di sini. Ini juga merupakan salah satu daripada tarikan yang ada nasi ambeng dan sebagainya. Tetapi kita akan bercakap dengan lebih lanjut mengenai Festival Nasi Ambeng 2017 ini bersama dengan Tuan Ghazali Bidin, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor, juga Tuan Haji Muhammad Asri Abdul Wahab, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam Cik Ismail. Sihat alhamdulillah ya. Alright, Tuan. Festival Nasi Ambeng 2017. Okey, mungkin boleh kongsikan di mana dan apa antara keunikan yang bakal disajikan kepada para pengunjung nanti? Okey Cik Ismail, pertama sekali saya nak ucap terima kasih Cik Ismail, terima kasih RTM, terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami di studio. Festival Nasi Ambeng kita ada pada 15 dan 16 April ni. Okey. Hari Sabtu dan Ahad ni lah, dan diadakan di Homestay Bangkuris, Sepang, Sungai Pelik, Selangor. Bangkuris tu gabungan katanya 3 nama kampung. Ya, Bangkuris tu sebenarnya gabungan pada 3 nama kampung berdekatan, iaitu Kampung Hulu Cucur, Hulu Teris dan Bukit Bangkong. Dia menjadikannya Bangkuris. Antara pengisian programnya ada banyak aktiviti. Juga nasi ambeng tu apa yang akan ditunjukkan nanti? Adakah pelbagai cara penyajian nasi ambeng dan sebagainya? Ya Cik Ismail, nasi ambeng ini adalah, kita tahu nasi ambeng adalah makanan tradisi masyarakat orang Jawa ya. Semua orang Jawa di Malaysia ini, terutama sekali di negeri Selangor. So ini adalah warisan tradisi kita, warisan budaya kita yang kita perlu pelihara. Jadi nasi ambeng itu di dalamnya mengandungi 7 komponen. Dia mesti ada 7 komponen untuk melengkapkannya menjadi nasi ambeng. Pertama, dia ada nasi putih dalam satu hidangan. Kemudian dia ada sayur pucuk. Kemudian lauk ayam, mi goreng, ikan kering, dan sayur-sayur kacang lah. Jadi, dan nasi ambeng ini dimakan dalam satu dulang besar. Satu dulang makan 4 orang bersama. So dia ada falsafah dia Cik Ismail di sebalik hidangan nasi ambeng itu, iaitu falsafah penerimaan dan kebersamaan. Jadi perkara ini, sebab itu kita cuba mengangkat nasi ambeng ini kerana falsafah yang tersirat di sebalik nasi ambeng itu adalah konsep penerimaan dan kebersamaan. Dan ini sesuai sekali dengan hasrat pimpin ke arah pembentukan gagasan satu Malaysia. InsyaAllah. Tuan Ghazali sebut nama lauk tu, rasa kosong pula perut saya ni, lapar pula rasa. Tapi apapun Tuan Haji, kalau kita cerita tentang aktiviti seperti ini yang diadakan di Selangor khususnya, bagi Jabatan Tenaga Kerja sendiri, apa antara mungkin aktiviti yang boleh menyokong Festival Nasi Ambeng ini? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan Negeri Selangor kerana telah menjemput kami bersama dalam Festival Nasi Ambeng ini, di mana kami telah diberi peluang untuk membuka booth di sana. Kami ada pameran kami di sana, dan di sana kami membawa lebih kurang dalam 5,000 kekosongan jawatan di seluruh Selangor. Dan 5,000 kekosongan jawatan itu adalah datang daripada lebih kurang dalam 30 majikan. Pada hari berkenaan kami tidak membawa majikan. Tapi kami sebagai wakil kepada majikan, jabatan sebagai wakil majikan, 5,000 kekosongan jawatan tersebut, jawatan-jawatan yang pelbagai. Ada jurutera, ada arkitek, ada dari pelbagai peringkat kelulusan. Ya, daripada siswazah sehinggalah kepada bukan siswazah. Jadi kami merasakan bahawa di daerah Sepang itu merupakan satu kawasan yang begitu berpotensi, di mana kami menjangkakan ramai golongan-golongan belia, golongan-golongan yang ingin mendapatkan pekerjaan ataupun golongan yang ingin mempertingkatkan kejayaan mereka. So saya bagi pihak Jabatan Tenaga Kerja menyeru kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut, dan bukan setakat di daerah tersebut, kalau ada di daerah-daerah lain di negeri Selangor ini, so kita amat alu-alukan untuk hadir pada 15 dan 16, dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran mereka itu akan mendapat manfaat pada diri mereka sendiri dan juga kepada keluarga mereka. InsyaAllah, sambil kita menyertai aktiviti, sambil makan nasi ambeng tu, boleh juga cari kerja ya Tuan Haji ya. Tuan Ghazali, berapa banyak pinggan yang akan disediakan
jumlah nasi ambeng itu untuk tetamu yang hadir? Kita menjangkakan kita dapat menjamulah kehadiran lebih kurang 1,500 orang tetamu. 1,500. So kerajaan pun tidak mampulah jabatan untuk menanggung kalau 5,000. Jadi secara prinsipnya first come first serve lah kan. So that's why kita menyerulah siapa yang datang awal malam tu kita dapat makan sambil kita melihat persembahan kebudayaan. Tetapi hidangan nasi ambeng itu beberapa hidangan yang kita hidang dalam dulang itu secara untuk mengekalkan keaslian itu kita sediakan lebih kurang $50. 50 dulu. Ya. Tapi Encik Ismail, apa yang saya nak maklumkan di sini, selain pada jamuan itu, kita mengadakan pelbagai aktiviti bagi mengisi, mewarnai festival. So, kita nak bagi festival nasi ambeng ini menjadi begitu festif, berkarnival. Jadi, kita mengadakan aktiviti seperti sukan rakyat, permainan tradisional, pameran dan sebagainya. Termasuk juga jualan-jualan dan pameran oleh jabatan dan agensi kerajaan. Jadi boleh dikatakan kita ada macam-macam lah di tapak festival tu. Maknanya bila pengunjung datang tu berbaloi lah. Hidangan nasi ambeng tu disediakan dari pukul berapa sehingga pukul berapa? Hidangan nasi ambeng itu yang hidangan ni sebenarnya diadakan pada masa majlis perasmian, iaitu pada hari Sabtu bermula 8.30 lah. Dan kita menjangkakan kita dapat makan lebih kurang pukul 9 malam lah sebab atau cara dia itu ada. Tetapi bagi pengunjung yang mengunjungi festival itu, mereka boleh merasai, walaupun tidak pada malam perasmian pada hari Sabtu itu, tapi mereka boleh merasai nasi ambeng dengan cara mereka membeli. Kerana kita menyediakan gerai-gerai jualan nasi ambeng. Ada juga gerai jualan? Ya, banyak gerai jualan nasi ambeng yang maknanya nak makan banyak lagi, boleh beli lagi? Boleh beli. Bukan nasi ambeng saja, tetapi pelbagai jenis makanan. Macam-macam. Ada juga food truck dan sebagainya. Tuan Ghazali dah sebut rasa merasa ni, ada kawan saya ni yang nak rasa nasi ambeng. Silakan Bakis, tunjukkan pada kami bagaimana kepakaran anda untuk memasak nasi ambeng tu. Kis. Baiklah, terima kasih Ismail. Ismail, jangan cemburu. Sekarang saya berada, depan saya ni ada nasi ambeng. Dan nasi ambeng ni memang sebenarnya kegemaran saya. Kalau nak cari kat KL ni memang susah nak dapat. Kalau saya balik kampung di Singapura tu barulah senang nak jumpa nasi ambeng. Dan hari ini bersempena dengan Festival Nasi Ambeng 2017 ni, kami bawakan orang kuat Chef Basir atau dikenali sebagai Wak Basir, dan juga kita ada Kak Katrina dan juga Kak Ira selaku chef untuk Nasi Ambeng, Festival Nasi Ambeng 2017. Dan baiklah Wak Basir, hari ini kita nak masak lauk apa? Sebab kita tahu nasi ambeng ni memang berbagai lauk pauk yang dia ada kan? Jadi yang sesuai untuk nasi ambeng ni, jadi tak lain tak bukan ni lah masak ungkep. Ungkep salah satu lauk untuk makan nasi ambeng. Tu. Jadi kalau tak ada ungkep macam tak ni lah. Macam tak lengkap. Tak lengkap. Itu selain daripada apa ni rencah-rencah yang ada kan, tumisan, ada ikan kering, ada serundeng tu kan. Masak ungkup tu untuk melengkapkan lagi nasi ambeng. Okey, jadi hari ni kita nak masak ungkep ayam. Ya, betul. Okey, Kak Katrina, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ungkep ni? Mula kita ada minyak, kita ada bawang merah, bawang putih, semua. Kita masukkan semua. Biasalah bawang merah, bawang putih yang dah ditumbuk, yang dah dipisah. Ya, betul. Baik, dan ini adalah lengkuas, serai, ketumbar, jintan, semua ada dalam ni. Jintan halus, jintan kasar, halia. Masukkan juga. Inilah ramuan-ramuan yang boleh mengharumkan dan rasa enak. Itulah, sekarang pun dah rasa bau wangi je ni. Ni digoreng sampai wangi. Baik. Baik, dan selain itu kita perlukan bahan apa, Wak? Ni ada asam jawa. Ada asam, kemudian ada kunyit, kemudian gula, garam secukupnya. Baik, kita kena masak sampai naik bau ya. Sampai garing ni. Okey. Ni sampai warna kekuning-kuningan. Okey, Wak, saya nak tanya sebenarnya kalau makan nasi ambeng ni memang kena wajib ada lauk ungkep ni, mi goreng ni, sambal tempe ni memang wajib kena ada, Wak. Itu memang untuk yang nasi ambeng tu. Sebab dalam nasi ambeng ni dia banyak kategori. Ini kategori untuk yang makanan biasa, kan? Kalau kategori untuk nasi ambeng yang lenggang perut tu kan, dia ramuan dia dicampur dengan keluban.
Kata orang itu kerabu. Oh, kerabu. Orang Jawa cakap keluban. Dan dia ada jajan pasar semua. Jajan pasarnya ada pisang, dia ada kacang, dia ada biskut sikit, semua kan. Itu untuk melengkapkan. Tapi kenapa pelbagai lauk ni dipilih, Wak? Ada tak maksud-maksudnya tersendiri? Ya, dia ada maksudnya sendiri. Okey. Tu. Kalau misalnya kata kenduri arwah, tu lain, dia tak ada serundeng. Dia pakai gebing. Itu. Dan kedudukan nasi ambeng ni, sebab dinamakan nasi ambeng sebab apa? Dia kedudukan dia dekat tengah-tengah. Dia akan dikelilingi oleh 5 orang untuk makan. Baik. Dan dia akan bersila di tingkah mengkuang. Kalau tak ada tingkah mengkuang, dia akan duduk bersila lah. Baik. Tingkah biasa. Okay. Itu nama je dia keguyupan. Dia berarti apa ni dalam bahasa tu ukuah. Okey, Kak. Kita nak sambung masak ni tadi. Dah wangi tadi, kita salah letak garam dan gula ya, Kak? Biar cepat kering. Oh, biar cepat kering, letak garam dan gula. Dan selepas itu, Kak? Lepas tu nanti kalau dah kering, kita letak ayam, air asam, kunyit. Ini belum kering lagi ni. Kita kena tunggu sampai naik bau juga. Okey, Wak, kenapa ungkep ni menjadi hidangan istimewa nasi ambeng? Ini sebab dia satu masakan, bagi saya lah, satu masakan yang enak. Dia tak perlu pakai minyak banyak dan dia ada dicampur dengan air asam. Baik. Jadi sekarang kita nak tunggu apa lepas ni? Kita ni dah wangi sikit. Kita letak ayam. Ayam ni kita dah perap dengan kunyit ya? Gerak kunyit dengan ni. Okey. Tapi saya tengok, Wak, ni macam nak buat rendang aja ni. Sama ke? Rendang dia lain dia ada sikit. santan, ni tak ada santan. Dia tak ada santan. Tu. Dia macam dia punya masak, dia punya olah tu macam rendang. Tapi dia punya ramuan tu beza. Dia lain sikit. Yang ni kita letak rempah kari, kunyit. Serbuk kunyit. Baik, serbuk kunyit. Lepas tu kita letak. Dan akhir sekali kita kena letak air asam jawa. Air asam jawa. Baik. Okey. Jadi kita memang basah-basah ke, Kak, nanti? Dia basah-basah sikit. Taruh gula. Terasa lah. Lepas ni kita tutup. Dia ditutup sampai dia masak. Oh, kita tutup. So sekarang kita tutup dulu bagi dia masak. Alright. Okey, tak apa sebab ni memerlukan masa yang panjang. Kita tutup dulu. Sekarang kita tengok. Kita ada yang dah siap. Iaitu yang ni ya. Yang ni, Bapak? Kita tunjuk sikit kamera kita. Ayam masakan ungkep ni. Kalau yang dah jadi. Tu yang dah masak. Jadi inilah dia ungkep. Ya. Ungkep memang macam rendang saya tengok. Salah satu pelengkap lauk untuk nasi ambeng. Baik. Okey, kita zoom lagi. Yang ni. Baik, jadi yang ini yang kalau anda dapat lihat sekarang adalah contoh nasi ambeng yang ada ungkep, mi goreng, ini sambal tempe. Ini sambal tempe. Sambal tempe. Ini ada mihun, ada soon. Kemudian ada kentang. Baik. Ada tempe. Kemudian ada kacang tanah. Baik. Ada serunding. Ada ikan bulu ayam goreng. Ikan bulu ini ayam. pelengkap nasi ambeng. Baik, saya tengok dia pun macam terliur ni, Wak. Tapi selalunya saya nampak nasi ambeng ni ada bergedil juga. Ada tempat tu ada tempat-tempat dia. Tempat-tempat. Tu kalau majlis-majlis kenduri kahwin, itu bergedel memang biasalah. Dia tak tertinggalan. Betul. Tapi kalau dalam nasi ambeng ni, dia tengok tempat. Baik, Wak. Dan saya kira penonton selagi Malaysia mesti dah tak sabar nak datang festival Nasi Ambeng 2017 yang akan berlangsung hujung minggu ni 15 hingga 16 April. Dekat sana nanti ada berapa apa yang disediakan di festival Nasi Ambeng? Berapa banyak kemah? Dia selain daripada jualan nasi ambeng dan juga jualan makanan-makanan yang lain, tak kurang daripada 30 kemah. Dan juga permainan-permainan lah, pertandingan-pertandingan masakan, masak ikan air tawar, gubahan-gubahan dan sebagainya. Dan permainan-permainan, pertandingan-pertandingan seperti tarik tali kan. Kemudian ni dah ada memancing, dah ada memanah dan sebagainya. Dan semestinya kita boleh merasai nasi ambeng secara percuma lah ya, Wak? Ya, kita akan edarkan pada malam tu sebanyak lebih kurang 1,500 bungkus. Wow. Jadi datanglah beramai-ramai pada 15 hari bulan. Jadi yuk mampir. Yuk mampir. Baiklah. Terima kasih Wak Bashir, Kak Katrina dan juga Kak Ira sebab tolong saya nak masak ungkep hari ini. Dan sementara saya nak merasai nasi ambeng, kita kembali bersama Ismail di studio.
Siapa yang masak sebenarnya, Balki? Saya tak nampak apa awak tolong kakak tu masak. Yang penting apa pun hidangannya itu cukup menyelerakan dan satu pinggan tu untuk 4 orang ya, Tuan Ghazali ya. Sekali lagi mungkin untuk kita kata kata-kata terakhir daripada Tuan Ghazali sendiri untuk menjemput orang ramai datang ke Festival Nasi Ambeng 2017 ni. Ya, saya bagi pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenangan Negara menyerulah seluruh rakyat Malaysia untuk hadir beramai-ramai. Kita sama-sama memeriahkan festival. Terutama sekali bagi penduduk Selangor, negeri Selangor dan daerah Sepang lah. Okey. Jadi dengan kita sama-sama menyokong untuk pembangunan seni dan budaya kita, kerana Festival Nasi Ambeng ini terasnya adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan seni budaya warisan kita. Betul, insyaAllah. Dan Tuan Haji Asri juga mungkin ada saranan kepada mereka yang nak mencari pekerjaan supaya datang ke Festival Nasi Ambeng ni, apa persediaan yang perlu disediakan? Ya. Saya bagi pihak Jabatan Tenaga Kerja Selangor, jadi amat berharap supaya apabila mereka hadir ke festival ini, mereka sudah bersedia dari segi fizikal dan mental, bawa segala biodata mereka, resume, berpakaian yang sesuai untuk sebab apa kita akan buat proses saringan. Kita ada temuduga sedikit kepada mereka dan kemudian insya-Allah kita akan salurkan mereka kepada syarikat-syarikat, majikan-majikan yang kami fikir amat berpotensi bersedia untuk mengambil mereka. Sebab itu saya menyerulah kepada semua warga pencari kerja di daerah Sepang dan sekitarnya untuk hadir beramai-ramai ke festival 2 hari ini. Mudah-mudahan mereka akan mendapat manfaat daripada festival tersebut. InsyaAllah datang beramai-ramai ke festival yang akan berlangsung pada 15 dan 16 April nanti. Terima kasih Tuan Ghazali dan juga terima kasih Tuan Haji Asri kerana bersama dengan kami. Itulah dia, kita akan